Jadi mari sama-sama kita menganggap ini adalah Ramadan yang terakhir. Ramadan yang terakhir. Dan kita ada 14 hari lagi. Termasuk hari ini 16 Ramadan, baki 14 hari lagi termasuk hari ini untuk kita buat yang terbaik untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Untuk hidup kita, untuk mati kita, untuk kubur kita, untuk pada mahsyar kita, bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Subhanallah. Saya nak bacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya baca matan hadis Nabi ni untuk kita sama-sama dengar. Boleh saja kalau terus nak baca terjemahan. Tetapi di antara amalan yang baik, amal soleh, amal ibadah adalah membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perasan tahu tidak, kita kalau baca hadis Nabi, kita lebih kepada baca terjemahan. Betul tak? Kita jarang baca matan, lafaz hadis tu. Kalau baca Al-Quran, baru kita baca Al-Quran, lepas tu jarang pula baca terjemahan, terbalik. Al-Quran kita banyak baca, terjemahan kita jarang. Tapi hadis Nabi pula tak baca langsung hadis, kemudian baca terjemahan saja. Ini juga wahyu daripada Allah. Sebab itu ada hadis Nabi dalam 40 hadis akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman, manusia meninggalkan hadis dan mereka hanya berpegang ambil Al-Quran saja, beramal dengan Al-Quran. Dan Nabi sudahi hadis tu agak panjang. Nabi kata, sedangkan kedua-duanya adalah wahyu daripada Allah. Dua-duanya wahyu daripada Allah. Jadi saya baca hadis, saya dapat pahala baca, tuan-puan dapat pahala dengar. Dua-dua dapat pahala. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, firman Allah Ta'ala dalam hadis kursi. Perasan tidak, kadang-kadang ada hadis disebut firman Allah. Sebab apa? Sebab ia berada pada kedudukan hadis kursi. Apa maksud hadis kursi? Kan nama Allah, ada satu nama Allah, Ya Quddus. Allah Ya Quddus. Maksud apa Allah Ya Quddus? Allah yang maha suci. Jadi hadis kursi ini lafaznya daripada Allah, maknanya pun daripada Allah, tapi ia merupakan hadis Nabi. Hadis ni maksud apa? Hadasa. Hadasa ni percakapan, kata-kata Nabi. Tapi hadis yang lain kenapa? Kan datang daripada Allah juga. Betul daripada Allah, maksud daripada Allah, tetapi lafaz daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu hadis kursi, hadis yang paling tinggi nilainya selepas Al-Quran, hadis kursi. Dan biasanya sabda Nabi SAW, Allah berfirman. Dia begitu. Tapi kalau Al-Quran terus direct, firman Allah Ta'ala. Faham ya? Jadi bila kita sebut tentang hadis kursi, biasanya bicara Allah direct kepada kita. Mari kita sama-sama menghayatinya. Kullu amali bani Adam lahu illa al-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Was-siyamu junnah fa idza kana yawma sawmi ahadikum fala yarfisu wa la yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis sha'imi atyabu min rihil misk Lisaimi farhatani yafrahuhuma iza iftara fariha bi fitrihi wa iza laqiya rabbahu fariha bi sawmihi, riwayat Bukhari. Yang membawa maksud setiap amalan anak Adam adalah untuknya. Ini Allah berfirman kepada kita ni. Allah nak bagi kita faham ni. Wahai manusia, wahai hamba-Ku, setiap amalan anak Adam adalah untuknya, melainkan puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang membalasnya. Apa maksud hadis Nabi ni? Apa maksud firman Allah ni? Allah kata seluruh amalan lain adalah untuknya. Kita salat untuk kita. Kita sedekah untuk kita. Lagi kita buat apa lagi? Kita bekerja, cari rezeki yang halal untuk kita. Lagi ibadah apa lagi kita buat? Tolong orang dan sebagainya. Apa-apalah kita buat. Suami masak, isteri tengok TV. Kita balik ni. Isteri masak, suami tengok TV. Tengok rancangan Al-Hijrah. Betul kan? Apa pun pekerjaan kita lah, subhanallah. Terutamanya ibadah khusus ataupun ibadah umum. Allah sebut semuanya adalah untukmu. Untuk diri sendiri. Untuk jaminan kamu.
Tetapi puasa ini, Nabi sebut, Allah berfirman, puasa ni adalah untukku dan aku sendiri akan membalasnya. Masya Allah, Allahu Akbar. Habis tu kita solat untuk siapa? Bukankah untuk Allah? Ya, betul untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya adalah untuk Allah. Tetapi apabila Allah sebut begini, tuan-tuan puan-puan sekalian, bila Allah sebut puasa ni adalah untukku. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, sesungguhnya, hadis kudusi juga, Allah berfirman, Allah kata, sesungguhnya hamba-Ku meninggalkan makan dan minumnya dan syahwatnya untukku. Nak tanya, kita ni makan dan tak makan tak minum ni sebab tak ada makanan ke kerana Allah? Kalau orang miskin, memang betul lah. Orang miskin ke orang Syria ke orang Palestin ke mana-mana ke orang... Dia orang tak makan bukan bulan Ramadan saja. Semua bulan sepanjang tahun. Ada gambar yang terkini terbaru. Anak Palestin ke anak Syria. Yang mati kebuluran tu kan. Masya Allah. Yang gambarnya mayatnya ditemui bergelimpangan. Rupanya dia mati sebab kebuluran. Bayangkan ya, mati kebuluran ni sangat seksa. Kita kalau tak makan setengah hari, bukan Ramadan ni, maksudnya hari biasa, tak sempat sarapan tengah hari, kita jadi apa dah? Menggigil, kelaparan, mulut menggigil, lepas tu dah bagi warning, kau jangan cari pasal aku tengah lapar ni. Emosi dah tak stabil, semua dah jadi nak marah, aku lapar ni, aku tengah lapar ni. Tapi bos panggil aku buat kerja, dengan bos-bos pun rasa boleh nak marah. Lapar, menggigil. Lepas tu tak makan lagi, menggigil lagi. Agak-agak malam kita jadi apa kalau tak makan? Lembek, tak boleh buat apa. Tapi nak bagi tahu, kematian disebabkan kebuluran ni, sebab lapar ni, ia satu kematian yang sangat mengerikan, yang sangat seksa. Dia lapar, menggigil, kebuluran, lapar lagi, sampai berhari, sampailah mati. Subhanallah, terseksa. Mungkin dia mengelupur, mungkin dia menahan, mungkin ni. Kita setengah hari pun kita tak mampu dah nak nahan lapar. Buka puasa nanti cuba tahan sikit. Kita makan pukul 10. Agak boleh tahan tak? Tak boleh dah. Tak boleh. Tapi mereka nak sampai meninggal ni berhari-hari lapar, berhari-hari dahaga. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita meninggalkan makan minum di bulan Ramadan ini bukan tak ada makanan. Makanan penuh dalam peti ais. Dan kalau kita perasan, sisa makanan yang paling banyak kita buang bulan Ramadan. Perasan tak? Yang sahur, yang buka puasa tak habis lagi, sahur dah ada makanan lain. Lepas tu tunggu nak masak pula buka puasa nanti, yang sedia ada tu kita buang. Saya kata, ya Allah, banyaknya sisa makanan di bulan Ramadan ni dibuang. Dan memang dicatat pun, di seluruh dunia, pembaziran besar-besaran berlaku di bulan Ramadan oleh umat Islam. Pembaziran paling besar di dunia berlaku di bulan Ramadan, bertantan. Bahkan di Mekah, di Madinah pun pembaziran besar-besaran berlaku. Ramai sangat orang nyumbang makanan, tak ada orang nak makan. Subhanallah. Peniaga bazar Ramadan, cuba pergi 5 minit sebelum nak buka puasa. Banyak tak makanan lebih? Banyak. Kalau dia orang tak amanah, dia orang recycle balik. Kalau dia orang amanah, dia orang buang. Siapa? Dia orang nak bagi pada masjid kepada siapa-siapa, dia orang takut orang sakit perut. Sekarang orang tak nak terima kalau makanan lebihan. Sebab banyak kes sangat, keracunan dan sebagainya. Kalau pusat tahfiz di Darul Ulum pun berapa kali kena. Yang makanan sumbangan orang bagi, anak-anak sakit perut jadi mangsa, kita pun dah buat polisi tak terima. Masih sumbangan mengejut orang nak bagi. Kecuali orang ni masak memang untuk bagi ke anak-anak tahfiz. Tapi ni ada kenduri lebih. Ada biasa macam tu sampai berpuluh-puluh masuk hospital apa, kita tak berani nak tanggung dah. Nak katanya bulan Ramadan, sepatutnya bulan kita memang menjadi hamba Allah yang lebih bersyukur dan lebih kita panggil apa, berjimat cermat. Kemudian kita makan berpada-pada, tapi sebaliknya berlaku. Bulan Ramadan adalah bulan pesta makanan. Betul atau tidak? Subhanallah. Kita kata bulan Ramadan bulan untuk mengekang hawa nafsu, tapi sebaliknya berlaku. Bulan mengikut hawa nafsu. Bahkan ibu-ibu pening kepala nak buat lauk mesti kena istimewa setiap kali buka puasa. Lauk apa lagi Lepas tu duk survey lah apa ni, menu. Kau ada idea tak hari ni aku nak buat apa nasi berwarna-warni tu muncul bulan Ramadan lah. Kan kejap nasi Arab, kan kejap ni. Bulan lain tak ada beria macam tu masak. Betul atau tidak? Jadi kenapa kita habiskan masa, tenaga, bahkan para sahabat Nabi Muhammad SAW yang bercakap ni pun sama ni.
Ustazah ni mungkin kuma dengan air je kot ni ustazah ni kan. Nampak gaya macam cakap tu semangat tu. Tak juga. Semalam masak nasi Bukhari. Sekarang main susah nak buat. Makan berapa minit je makan tu. Kan? 5 minit, 20 minit. Masak tu agak-agak berapa lama? Lepas tu tak main gencah-gencah beli ni nasi Bukhari, resepi ayah. Kena buat paste sendiri. Tumi tu berapa lama? Sambil tu kan astagfirullah. Jadi kurang sikit masa baca Quran. Betul kan? Dah penat tu masak tu agak-agak larat tak buka Al-Quran. Melepek sementara menunggu nak buka puasa. Tapi masa tu yang paling ringan istighfar, selawat atau apa-apa zikir, ulang 3 kul, dia ulang sambil melepek. Ulang 3 kul. Mau buka masa tu setengah muka surat dah ngantuk. Subhanallah. Jadi jadikan pekerjaan rumah kita itu sebagai satu ibadah. Sebenarnya urusan rumah tangga adalah satu ibadah. Tapi kita selangilah dengan zikrullah, betul kan? Dan janganlah selangi dengan marah-marah. Umi nak masak ni, jangan nak buat masalah. Bawa budak-budak pergi sana. Padahal nak tempitkan bapak budak, contohlah kan. Ni, ambil ni, jangan lepas dia ke dapur. Macamlah lepas kucing ke apa kan. Lepas anak, ada anak kecil kan. Subhanallah. Jadi jangan pula marah-marah. Nama pun buat ibadah, mesti datang ujian. Masak tu nak jadi ibadah, ujian akan datang. Tiba-tiba tak ada pula yang membantu contohnya kan. Boleh jadi histeria tu mak. Tiba-tiba pula benda tu tak ada. Tiba-tiba benda ni tak ada. Lepas tu gitu, gini. Dengar pula anak bergaduh. Saya nak bagi tahu bila kita niat sesuatu sebagai ibadah, memang kan ada ujian. Tapi kalau benda tu bukan ibadah, semua boleh ditepis dengan cemerlang sekali. Contoh tengok drama 1 jam. Ada masalah tak? Tak ada, boleh fokus. Kalau duduk dalam kuliah, contohlah kan, kita pergi masjid, kita pergi kuliah. Lepas tu ustaz ni lambat sikit kuliah. Kejap tengok jam. Dalam kepala tu banyak benda nak buat. Ya Allah, banyak ni kerja kat rumah ni. Jemur kain tak lagi, tu lagi ni tak lagi, tak beli lagi. Sampai rumah, balik cepat-cepat, tak ada dibuat semua tu. Letak beg, terlentang, penat lah. Lepas tu dah start cerita. Boleh pula, tak apa, esok ada lagi, buat esok pun tak apa. Maksudnya kadang bab hiburan, bab dunia ni, ia boleh melupakan sikit. Kita boleh adjust, tak apa, sempat ni masak ni. Tapi bila bab nak baca Al-Quran sejam, tak sempat ni. Nampak je tak sempat urusan selepas tu. Sebab itu bila kita niat je nak buat ibadah kan, masuk dapur bismillahirrahmanirrahim. Ibadah lah tu. Sebab ibadah umum ni, orang perempuan jangan lepaskan. Sebab Nabi kan bersabda, segala amal kebaikan di bulan Ramadan digandakan pahala fardu. Janganlah pula kita rasa buang masa kita buat urusan kerja-kerja rumah kita. Kita jemur kain, kita lipat kain bang, rasa macam buang masa lah. Sebulan Ramadan ni saya tak nak lipat. Habis tu, siapa nak lipat kan? Tu bakul tu semua dah ada nama tu bang. Kita ada nama orang anak, semua ada nama. Jadi baju angkat letak je. Abang pun cari sendiri dalam. Rasa macam buang masa. Saya nak jimatkan masa. Kan? Lepas tu gosok sendiri masing-masing. Abang gosok sendiri ya.